Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah. Syukur kita kehadirat Allah Ta'ala. Hari ini kita dapat lagi bertemu dalam perkara Tauhid Darjah Khas dalam pelajaran 3. Murid-murid boleh buka muka surat 28. Tajuknya masih lagi di dalam syahadah daripada pengucapan sehingga penghayatan. Sebelum kita mulakan pelajaran, kita baca dahulu doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatik. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi وافتح لنا بمعرفة العلم ونور قلوبنا وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita lihat syahadah yang benar dan yang palsu. Ada dua dekat sini, syahadah yang benar dan yang palsu. Ciri-ciri syahadah yang benar adalah syahadah ada yang benar, ada yang palsu. Syahadah yang benar mengandungi 3 perkara. Ciri-ciri syahadah yang benar ada 3 perkara. Yang pertama, lahir daripada hati. Lahirnya syahadah itu daripada hati. Yang mengakui kebenaran kandungan syahadah yang penuh rasa tanggungjawab. Dia sedar. Penuh rasa tanggungjawab itu maksud dia sedar. Dia mengakui kebenaran kandungan syahadah dengan penuh rasa tanggungjawab. Dia sedar dia bertanggungjawab. Dan dengan kesedaran akal atau disebut atas dia kebenaran di dalam akal dia. Mengakui kebenaran di dalam akal dia. Hati dan akal perlu seiring. Hati dan akal. Hati dan akal perlu seiring semasa mengucap kalimah syahadah. Tasdiqu bil qalb, dengan hati dan akal. Akal tu al-aqlu, al-qalb hati. Kena seiring hati dengan akal. Yang kedua, dilafazkan dengan lidah. Lafazkan dengan lidah. Lafaz tu disebut dengan lidah. Bunyi daripada mulut. Atau disebut al-iqraru bil lisan, dengan lidah. Bunyi daripada mulut. Jelas macam mana bunyi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ketiga, pengakuan dengan tegas, pengakuan dengan tegas dan tuntas. Ini jazam, tegas dan tuntas. Pengakuan itu dengan tegas dan tuntas. Ini jazim, yang tidak ada padanya sesuatu yang bertentangan dengan hakikat. Dia kena tegas. Jangan ada masukkan unsur yang bertentangan dengan hakikat syahadah dan yang membatalkan syahadah. Masa dia mengucap 2 kalimah syahadah ini, dia tidak lagi yakin bahawa ada Tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia seorang yang kafir, dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia tidak lagi yakin dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh nenek moyang mereka. Kemudian syahadah yang benar dan yang palsu. Syahadah yang palsu pula kita lihat. Ini pula yang palsu. Yang palsu. Syahadah
Syahadatul zur, maksud dia syahadah yang palsu ni syahadatul zur. Dalam bahasa Arab syahadatul zur, bahasa Arab syahadah yang palsu. Tidak memenuhi syarat-syarat yang tersebut yang mengandungi unsur negatif. Dalam syahadatul zur tu ada unsur negatif seperti syahadah orang munafik. Orang munafik dia ada sifat dia. Ni orang munafik. Orang yang berbohong. Sifat orang munafik ni adalah berbohong. Orang munafik sifat dia berbohong ketika mereka mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Mereka berbohong, mereka berdusta. Kita lihat firman Allah Taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Di dalam surah Al-Munafiqun, surah yang ke-63 ayat 1, artinya apabila orang-orang munafik datang kepadamu, wahai Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahawa sesungguhnya engkau sebenar-benar Rasul. Ini kata orang munafik. Dan Allah sememangnya mengetahui engkau ialah Rasul. Allah memang mengiktiraf Nabi sebagai Rasul. Serta Allah menyaksikan bahawa sesungguhnya pengakuan mereka. Allah saksikan pula pengakuan orang munafik ni adalah dusta. Pengakuan orang-orang munafik ini adalah dusta. Okey, kita lihat tajuk yang seterusnya, syarat sah syahadah tadi. Syahadah yang benar dan yang palsu. Kemudian syarat sah syahadah. Macam mana syahadah kita nak sah? Adakah kita solat 5 waktu, kita mengucap 2 kalimah syahadah itu sah? Kita nilaikan. Hendaklah syahadah itu dilafazkan mengikut susunan, iaitu didahului oleh syahadah yang pertama dan diikuti oleh syahadah yang kedua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kita mengucap 2 kalimah syahadah dalam solat pun macam tu. Ada susunan dia. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, yang tu dah okey. Kemudian yang kedua, hendaklah syahadah itu dilafazkan dengan berturut-turut. Tak ada berbual-bual. Kalau dia mengucap 2 kalimah syahadah di luar waktu salat pun, dia mengucap 2 kalimah syahadah. Syahadah yang diterima, yang sah adalah diucapkan berturut-turut. Tak ada dia sambil ketawa-ketawa, tak ada sambil berbual-bual dan tak ada sambil bermain-main. Kemudian yang ketiga, hendaklah faham akan makna kedua-dua kalimah syahadah. Ini sangat penting kepada kita orang Islam. Kita dah berpuluh-puluh tahun kita mengucap 2 kalimah syahadah. Bagi kita semua ada yang dah baligh pun, dah belajar. Jadi kita kena tahu makna. Kita kena tahu makna 2 kalimah syahadah. Kena tahu makna 2 kalimah syahadah. Jangan tak tahu. Tiap-tiap hari kita salat. Tiap-tiap hari kita mengucap kalimah syahadah. Satu sekali sembahyang kita salat. Sekali kita salat kita mengucap 2 kalimah syahadah 2 kali. Zuhur 2 kali. Asar 2 kali. Maghrib 2 kali. Isyak 2 kali. Subuh saja sekali. Dan kita tambah lagi dengan salat-salat sunat. Kita ada mengucap 2 kalimah syahadah. Jangan kita tak faham makna. Kemudian kita lihat yang keempat. Hendaklah menafikan dan menolak segala perkara yang menyalahi maksud. Dah kita faham makna, kita kena menafikan. Kalau kita dah faham makna, kita menafikan, menolak segala yang menyalahi. Menolak segala yang menyalahi. Kita dah tahu makna.
Tiada Tuhan selain Allah. Jangan kita sembah Tuhan yang lain selain Allah. Jangan kita percaya Tuhan yang lain selain Allah. Jangan kita percaya kata-kata selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam rasul kita, penyampai utusan Allah, penyampai utusan Allah. Nabi membawa berita yang benar. Jangan kita kata Nabi membawa berita yang palsu. Yang kelima, hendaklah menggunakan kalimah asyhadu pada kedua-dua syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ataupun disebut wa asyhadu, sama. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gunakan kalimah asyhadu. Asyhadu ni aku bersaksi. Kemudian yang keenam, hendaklah yakin akan kebenaran kedua-dua syahadah. Yakin kebenaran dua-dua syahadah. Tanpa ada sebarang keraguan. Jangan ada rasa ragu-ragu. Barulah syahadah akan sah, diterima oleh Allah Ta'ala. Kemudian kita lihat tajuk seterusnya. 7 syarat-syarat penerimaan syahadah. Tadi tengok sah ke tak. Kemudian syarat-syarat Allah nak terima syahadah kita macam mana. Ada 7 kat sini. 7 syarat-syarat penerimaan syahadah. Macam mana Allah nak terima. Kemudian kita lihat yang pertama. Ilmu. Yang pertama kena ada ilmu. Kena ada ilmu nak mengucap 2 kalimah syahadah. Tidak boleh ikut-ikut sahaja. Tidak boleh orang yang tidak berilmu. Iaitu mengetahui. Ilmu dia tahu akan keesaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Maha Esa. Dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, firman Allah Ta'ala di dalam surah Muhammad, surah ke-47 ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Artinya, oleh itu maka tetapkanlah pengetahuanmu. Allah suruh kita tetapkan pengetahuan kita. Ini ilmu. Ilmu ni pengetahuan kita. Dan keyakinanmu. Wahai Muhammad, bila kita ada ilmu, kita barulah yakin. Kalau kita tak ada ilmu, kita tak tahu macam mana nak datang keyakinan. Wahai Muhammad, bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Ini Allah perintahkan Nabi Muhammad, tapi sebenarnya Allah perintahkan kepada semua orang Islam. Kemudian yang kedua, yakin iaitu mempunyai pendirian yang kukuh. Kena yakin. Yang kedua kena yakin. Yakin. Ingat, yang kedua ni yakin. Yang pertama tadi ilmu. Yang kedua yakin. Ada pendirian, iaitu mempunyai pendirian yang kukuh. Yakin dengan pendirian yang kukuh. Ini jazim terhadap kebenaran kandungan 2 kalimah syahadah. Dia ada keyakinan, ada pendirian yang kukuh. Yakin maksudnya pendirian yang kukuh. Ini jazim terhadap kebenaran kandungan 2 kalimah syahadah. Sebab itulah dia menerima Islam. Kalau orang bukan Islam, mereka menerima Islam, mereka yakin kebenaran kalimah syahadah itu sendiri. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Surah Al-Hujurat, surah yang ke-49 ayat 15. Artinya, surah yang ke-49 ayat 15, artinya sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benar beriman hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka terus percaya dengan tidak ragu-ragu. Mereka tidak ragu-ragu. Mereka yang sebenar-benar beriman. Orang yang sebenar-benar beriman, mereka tak ada lagi rasa ragu-ragu. Mereka terus yakin. Terus percaya dengan tidak ada lagi ragu-ragu. Kemudian yang ketiga, qabul, penerimaan.
lafaz penerimaan ataupun penerimaan, dia terima kalimah syahadah itu, iaitu penerimaan dengan sepenuh hati. Penerimaan dia sepenuh hati dan sejujur sebutan akan tuntutan syahadah. Dia terima dengan sepenuh hati, tak ada rasa dipaksa, tidak ada rasa tidak yakin. Penerimaan dengan hati yang penuh. Yang keempat, menurut perintah. Yang keempat, menurut perintah. Menurut perintah ni bagaimana? Iaitu sedia melaksanakan tuntutan syahadah. Dia menurut perintah. Sedia melaksanakan tuntutan syahadah. Apa yang syahadah nak? Menyembah Allah. Mengesakan Allah. Percaya bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Ikut apa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih. Falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kita lihat artinya. Apa yang kamu katakan itu tidaklah benar. Bahkan sesiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, mematuhi perintahnya, sedangkan ia pula berdusta supaya baik amalannya. Berusaha. Sedangkan ia pula berusaha supaya baik amalannya. Kita lihat sekali lagi. Apa yang kamu katakan itu tidaklah benar. Bahkan sesiapa yang menyerahkan diri kepada Allah, mematuhi perintahnya, sedangkan ia pula berusaha supaya baik amalannya, maka ia akan beroleh pahala di sisi Tuhannya. Dia berusaha supaya amalan dia menjadi baik semalam. Hari ini lebih baik daripada semalam. Esok lebih baik daripada hari ini, dan tidaklah ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Orang yang macam ni sentiasa berperbaiki amalan, Allah akan beri kejayaan kepada mereka. Lihat yang kelima. Kita ada tujuh syarat penerimaan. Tengok yang kelima. Tasdik. Tasdik iaitu mengakui kebenaran kandungan syahadah. Yang pertama tadi ilmu. Yang kedua yakin. Yang ketiga qabul, penerimaan. Yang keempat menurut perintah. Yang kelima tasdik. Tasdik iaitu membenarkan, iaitu mengakui kebenaran. Tasdik iaitu mengakui kebenaran kandungan syahadah. Dia mengakui kebenaran kandungan syahadah dengan hati dan lisan. Hati dengan lisan dia kena seiring. Bahkan akal, hati, lisan semua kena seiring. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sidqan min qablihi illa haramahu Allahu 'alan nar. Dia kena seiringkan daripada lisan, daripada hati, kena sama-sama. Tak boleh dia sebut ikut mulut tapi hati tidak terima. Ataupun dia sebut dalam keadaan dia tidak sedar. Dia sebut ikut mulut tapi hati dia lara. Macam kadang-kadang kalau kita solat, orang yang solat masih tidak khusyuk, dia menyebut tapi hati dia ke mana ketika solat. Itu tanda orang yang tidak khusyuk.
Wa na'udzubillahi min zalik. Kita lihat erti hadis ni, riwayat Al-Bukhari wa Muslim. Artinya tidak ada seseorang pun yang mengucap la ilaha illallah dan Muhammadan abduhu wa rasuluh dengan sebenar dan setulus hatinya kecuali Allah haramkan ia daripada neraka. Kalau dia mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan setulus hati, dia mengucap dengan mulut, dengan lidah, dengan lisan, mengeluarkan suara, dan setulus hati, hatinya juga sedar. Hatinya juga sedar. Dengan sebenar dan setulus hati, hatinya juga sedar, Allah haramkan bagi dia neraka. Sebab tu kalau kita nak mengucap 2 kalimah syahadah, kita ucaplah dengan hati yang sedar. Dan orang yang mengucap 2 kalimah syahadah sebelum meninggal dunia, insya-Allah ada syurga baginya. Kita lihat yang ke-6. Ada 7 dah sampai nombor 6. Ikhlas. Yang pertama tadi ilmu, yang kedua yakin, yang ketiga qabul, yang keempat menurut perintah, yang kelima tasdik, yang keenam ikhlas. Ikhlas iaitu kena ikhlas. Kalau amal ibadah kita ikhlas, barulah syarat kita dapat pahala. Barulah kita tidak mensyirikkan Allah. Ikhlas. Kalau amalan yang tidak ikhlas, amalan yang menunjuk-nunjuk. Contoh amalan yang tidak ikhlas adalah amalan perbuatan ibadah yang menunjuk-nunjuk. Perbuatan ibadah yang menunjuk-nunjuk itu perbuatan yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia buat sesuatu bukan kerana Allah. Dia buat sesuatu kerana nak menunjuk-nunjuk pada manusia. Dia dah mensyirikkan Allah. Iaitu mengucapkan syahadah dengan ikhlas. Dia mengucap syahadah tu dengan ikhlas. Tanpa campur aduk. Tanpa campur aduk dengan apa jua yang bertentangan dengan hakikat syahadah. Dia tidak dipaksa. Tak ada campur aduk dengan perkara-perkara yang syirik, perkara-perkara khurafat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as'adun nas bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan, ikhlas, min qalbihi wa nafsihi. Riwayat Al-Bukhari. Artinya, kita lihat artinya. Orang yang paling bahagia sekali menerima syafaatku ialah orang yang menyebut la ilaha illallah, pertolongan Allah dan Rasul di hari kiamat. Orang yang menerima pertolongan Allah dan Rasul di hari kiamat adalah orang yang menyebut la ilaha illallah dengan hati dan diri yang ikhlas. Ingat, diri yang ikhlas ni sangat penting. Hati dan diri yang ikhlas ini sangat penting. Barulah dia rasa bahagia. Bayangkan kalau kita dapat masuk syurga, macam mana bahagianya kita. Dan kita lihat yang terakhir, yang ke-7. Kasih iaitu mendahului kehendak Allah. Yang ke-7, kasih. Yang ke-6 tadi ikhlas. Yang ke-5 tadi tasdik. Yang ke-4 menurut perintah. Yang ketiga qabul. Yang kedua yakin. Yang pertama ilmu. Kasih yang ini mendahulukan kehendak Allah. Kehendak Allah kita dahulukan. Kerja dan salat kita dahulukan salat. Daripada kehendak diri sendiri. Kehendak Allah dahulukan. Atau daripada kehendak manusia. Mesti dahulukan kehendak Allah. Firman Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 165. Artinya, sedangkan orang-orang yang beriman itu lebih cinta, ini taat kepada Allah. Orang yang beriman itu lebih taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat orang yang beriman tu, kalau solat dia mesti di awal waktu. Solat yang dilakukan oleh mereka di awal waktu. Kalau kita lihat, bila azan sahaja berkumandang, mereka cepat-cepat start motor pergi menunaikan solat di masjid.
Itu tanda orang-orang yang beriman, lebih cintakan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Itu saja pelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung tahap syahadah pada masa akan datang. Kita akhiri dengan doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu farduduhu ilaina inda hajatina ilahi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah nantikan soalan Google Form sebentar lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.